Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua murid-murid saya tingkatan 3 Geografi. Selamat datang dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, cikgu. Waalaikumsalam, cikgu. Handsome cikgu hari ni. Baiklah, terima kasih kerana sudi join dan terima kasih atas pujian sebentar tadi. So, hari ini kita akan masuk kepada tajuk baharu kita selepas kita belajar pada minggu lepas dalam subtopik yang sama. Cumanya kali ni agak berbeza sikit. Kita masuk kepada 7.2 taburan penduduk. Taburan kegiatan ekonomi di Malaysia. Minta maaf Kak Cikgu. Okay, boleh nampak tak skrin? Boleh cikgu. Nampak, cikgu. Nampak. Cikgu kena besar Okey, terima kasih. Okey, nampak cikgu. Ya, saya. Tak ada apa cikgu, nampak. Okey. Nampak ya. Okey, kita masuk kepada 7.2 taburan kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya kamu semua pada tajuk pembelajaran kita pada minggu lepas, kita telah pelajari jenis-jenis kegiatan ekonomi di Malaysia. So, cikgu nak tanya kamu, apakah jenis dan kegiatan ekonomi di Malaysia tu? Ada siapa-siapa ingat tak? Sekunda? Prima. Okey. Ya ke? Lagi? Sektor prima. Betul. Tertiary. Primer. Tertiary cikgu. Okey. Baiklah, semua betul. Tahniah. Pandai ya anak-anak murid cikgu semua. Okey. Dan cikgu nak tanya juga lagi satu soalan. Bagi cikgu contoh, kegiatan ekonomi di Malaysia tu mengikut sektor-sektor yang awak telah bagi sebentar tadi. Siapa-siapa boleh tolong cikgu dan ingat balik dan bagi tahu kawan-kawan pendapat kamu. Siapa-siapa? Cikgu, saya dulu cikgu, boleh tak cikgu? Boleh cuba. Tapi saya tak tahu betul ke tak, saya cuba Aha. Okey, yang pertama Prima saya rasa pelombongan kalau tak silap, Okey. dengan pertanian. Okey. Itu je yang saya ingat. Maaf Okey, saya betul. cikgu. Tahniah. Okey. Orang lain? Boleh bagi tak Saya daripada boleh sektor sektor lain daripada Prima tu? Saya pula nak cuba boleh cikgu? Boleh. Sila. Kalau sekunda, apa yang saya tahu dia macam yang kilang-kilang. Contohnya pembuatan kereta, Okey. pembuatan tayar, barang Okey. elektrik dengan minyak masak. Betul tak cikgu? Okey, betul. Okey. So, lagi satu yang kamu tertinggal. Okey, apakah contoh daripada nama daripada sektor tu? Sektor yang premier ke cikgu? Prima tadi Amir dah telah sebut. Lagi satu. Tertiary. Okey, betul. Dia macam pelancongan, lepas tu insurans. Macam tu lah. Okey. Betul ke cikgu? Okey, betul. So, tahniah kepada kamu semua sekali lagi. So nak claim hadiah daripada cikgu, kita PM di WhatsApp sebentar lagi. Cikgu. Okey. Sekarang cikgu. Ya saya. Saya nak tambah untuk sektor tertiary. Boleh. Cikgu nak Sila. tanya. Pendidikan tu sektor tertiary ke? Betul? Okey cikgu. Okey, tahniah, betul. Muhammad tadi, Muhammad Najmi. Okey. Ya, terima saya kasih cikgu. atas respon. Okey. So, itu sahaja daripada imbas kembali kita punya 7.1 iaitu jenis kegiatan ekonomi di Malaysia. So, kali ini kita akan masuk kepada 7.2 taburan kegiatan ekonomi utama di Malaysia. Okey. Seperti mana yang kamu telah cakap sebentar tadi, dah bincang bersama-sama dengan cikgu dan kawan-kawan kamu, adanya sektor prima. Dan ada daripada Amir rasanya tadi, dia sebut pasal sektor pertanian.
Okey, jadi kita masuk kepada sektor primer iaitu sektor pertanian. Sebagai contoh aktiviti kegiatan ekonomi. Setakat ni jelas ke suara cikgu? Sebab cikgu dengar macam kurang jelas je daripada cikgu sendiri ni. Okey je cikgu, okey je. Jelas cikgu. Jelas Okey, cikgu. okey. Okey, Sedap suara terbaik. cikgu. Terima kasih semua. Okey, terima kasih. So, kita masuk kepada sektor pertanian. Yang ada dipaparkan di skrin kamu sekarang ni iaitu pertanian yang bermaksud kepada kegiatan ekonomi yang paling penting di Malaysia. Disebabkan oleh tanaman utama di Malaysia ni adalah kelapa sawit dan getah. Okey, dekat sini pun cikgu boleh nampak yang kita sedang berada di Kelantan ataupun khususnya di Kuala Kerai lah. Seperti mana yang kamu boleh nampak di sekeliling kita ni boleh adanya kelapa sawit dan adanya getah di beberapa kawasan di Kuala Kerai ni. So nak nampak lagi jelas sebentar lagi cikgu akan tunjuk peta untuk Malaysia dan kamu boleh tengoklah dekat situ lebih jelas untuk tanaman utama di Malaysia ni. Okey, kenapa sektor pertanian ni adalah yang baik? Ni adalah tanaman ni adalah sesuai ditanam kerana keadaan suhu yang panas sekitar 27 darjah Celsius. Okey. Ada yang baru masuk sebentar tadi. Hati-hati. Cikgu Apa nak khabar? tanya Hati-hati. boleh? Boleh sila Okey, saya nak tanyalah. Saya tak tahulah, saya tak tahulah, tapi saya rasa saya nak tanya. Kenapa kita punya tanaman utama di Malaysia ni kelapa sawit dengan getah? Kenapa kita tak tanam koko ke sebagai tanaman utama? Kenapa ya cikgu? Okey, terima kasih di atas soalan tu. Okey, untuk tanaman utama di Malaysia ni adalah kelapa sawit dan telah dinyatakan kelapa sawit dan getah tu. Dan ini barulah nak masuk kepada kenapa soalan kamu tadi. Dan ini adalah tanaman sesuai kerana keadaan suhu di Malaysia ni yang panas sekitar 27 darjah Celsius. Okay, so masa sekarang ni pagi pun dah 30 darjah Celsius dah. So memang agak sesuai untuk tanaman kelapa sawit dan getah ni. Dan jumlah hujan pun agak tinggi sekitar 2,600 mm. So kalau ikut pukul ratanya memang sangat-sangat tinggilah jumlah hujan ni yang mana kita dapat terima dan sesuai untuk tanaman kelapa sawit dan getah ni. Okey, yang seterusnya kita masuk kepada, okey sebelum tu menjawab tak Amir? Menjawab cikgu. Saya suka cikgu. Okey, terima kasih. Okey, kita masuk kepada pertanian yang seterusnya, tanaman padi. Dan tanaman padi ni pula merupakan tanaman makanan utama di Malaysia. Okey, tanpa padi, kadang-kadang manusia ni boleh hidup ataupun tak boleh nak hidup. Sebabnya dia menjadi makanan ruji kepada penduduk di negara ini. So daripada padi tu dapat menghasilkan beras dan beras tu apabila kita masak, kita tanak ke semua, kalau kat rumah kalau orang perempuan lah biasa dapat masak ni, kalau rajin lah seorang tu dia masak dan akan jadi nasi, dan itu adalah makanan utama untuk kamu sebagai orang panggil makanan karbohidrat yang bagi khasiat dalam badan kita. Okey. Okey, kita masuk kepada kawasan pertanian kelapa sawit dan getah di Malaysia lah secara amnya. Okey, yang pertama kawasan penanaman kelapa sawit yang ada dekat gambar ni. Okey, cikgu tunjuk laser point. Okey, ini adalah kelapa sawit dan ini adalah getah sawit yang maafkan cikgu. Getah yang ditanam tersusun di beberapa buah tempat. Okey, kita masuk kepada kawasan penanaman kelapa sawit yang ditanam di Teluk Intan, Perak, Muazzam Shah dan Segitiga Jengka, Pahang. Ke tengah di Terengganu, Fedah Sahabat, Sabah, Sibu dan Miri, Sarawak. Bagi kawasan penanaman getah pula di Ipoh, Perak, Keluang, Labis, Simpang Renggam
dan Segamat di Johor, Kuala Lipis dan Segitiga Jengka Pahang. Okey, dekat sini dia ada persamaan untuk tempat di Segitiga Jengka Pahang, adanya getah dan juga kelapa sawit, dan akhir sekali ada di Lahad Datu, Tenom, Keningau dan Kudat Sabah. Okey. Ingat ya tempat ni, sebabnya tempat ni akan selalunya cikgu tengok dekat soalan pun ada, dia tanya di manakah kawasan pertanian bagi kelapa sawit. So kalau ada dekat sini yang 5 ni antara utamanya, kamu boleh masukkanlah. Dan ingat, kalau ada lagi penambahan yang lain, itu maksudnya jawapan yang selain daripada kelapa sawit. Okey. Boleh faham ya setakat ni? Boleh cikgu. Jelas cikgu. Okey. Faham cikgu. Okey. Terima kasih atas respon. Okey, kita masuk kepada taburan kawasan penanaman kelapa sawit dan getah di Malaysia. Yang Malaysia ni kalau kamu nak tahu juga terbahagi kepada 2, iaitu Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak. So nampak jelas lah dekat peta di Malaysia ni, adanya dekat sini yang kamu boleh tengok ni. Dan bagi setiap tanaman ni ditunjukkan dengan petunjuk kelapa sawit, getah, sayur-sayuran ni semua. Okey, kalau tengok dekat sini macam cikgu cakap tadilah, awal-awal tadi ada kuala kerai. Kuala kerai ni ada tanaman getah dan ada juga kelapa sawit. Cumanya tak dinyatakan di dalam peta ni lah. Tempat kita lah cikgu, Kuala Kerai. Betul, tempat kita. Cikgu macam kenal je kuala kerai tu. Yelah, tempat kita kan. Macam kita bincang sebentar tadi. Okey. Kalau kamu macam agak terkejut sikit, kenapa sayur-sayuran tiba-tiba ada dalam peta ni, sedangkan kita bincangkan sebentar tadi ada 3 pertanian tanaman utama di Malaysia. Kalau kamu ingat balik, apakah tanaman yang ketiga tu? Padi. Okey, bagus. Hana ingat dah fokus kelas cikgu sebentar tadi. Okey, padi ditanam ada kat mana? Dia nampak Selalu macam banyak-banyak lah. Kat Kedah juga, Kedah. Kedah. Okey, kat Kedah. Okey, kerana Kedah tu dikenali sebagai kawasan jelapang padi. Okey, dekat sini ada tambahan bagi pertanian bagi tanaman utama di Malaysia ni, iaitu sayur-sayuran. Dia nak kata utama tu taklah juga, tapi dia sebagai satu tanaman yang tambahan dan boleh di eksport lah juga di dalam negara. Okey. Contohnya kalau kita tengok dekat peta, adanya sayur-sayuran ni di Tanah Tinggi Cameron dan juga Kundasang. Okey. Kalau kamu ingat sebelum ni pembelajaran yang lepas-lepas, kita tengok yang sayur-sayuran ni kenapa ditanam di Tanah Tinggi Cameron dan juga Kundasang. Okey, ada siapa-siapa boleh bagi tahu cikgu tak? Suhu sejuk ke cikgu? Apa? Dia ada kat atas gunung, bukit. Saya Okey, betul. Sejuk kot cikgu. Okey, betul. Sejuk tu boleh merujuk kepada sifat apa? Keadaan apa? Cuaca. Okey, cuaca. Dan ianya secara lagi tepat iaitu suhu yang agak rendah lah untuk tanaman sayur-sayuran ni. Memang sangat-sangat sesuai. Kalau tengok dekat tanaman di Tanah Tinggi Cameron dan Kundasang. Dua-dua tempat ni adalah famous lah di Malaysia. Okey. Seterusnya. Okey. Ini adalah sawah padi dan ini adalah gambar bagi padi. Dan ini adalah kelapa sawit. Cikgu nak tanya, Okey, kiranya kalau negeri lain tu, dia tak sesuai lah yang tanam padi. Negeri lain sesuai, cumanya dikhaskan tempat yang sangat lapang. Kalau kamu tengok dekat Kedah tu, kawasan-kawasannya memang sangat lapang.
Dan untuk pemberitahuan semua, di Selangor dan Kelantan juga terdapat tanaman padi. Cumanya tak banyak. Sebabnya kawasannya diliputi oleh kawasan yang mempunyai tanaman seperti kelapa sawit dan getah itulah. So itulah sebabnya. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey. Seterusnya kita masuk kepada sektor sekunder, iaitu sektor perindustrian. Okey, perindustrian atau pembuatan ialah kegiatan ekonomi yang melibatkan penghasilan sesuatu produk atau barangan. Dan dua kategori bagi sektor sekunder iaitu terbahagi kepada dua, iaitu industri berasaskan sumber dan juga industri bukan berasaskan sumber. So macam cikgu tanya sebentar tadi, ada jawapan daripada Hidayah yang kata banyak pembuatan daripada sektor sekunder. Kalau kamu ingat balik, boleh bagi tahu cikgu yang mana menggunakan sumber dan mana yang tak gunakan sumber. Cikgu, sumber tu maksudnya yang dari ni lah, kelapa sawit tu. Boleh jadi macam tu. Yang pembuatan minyak rasanya cikgu guna sumber. Okey. Betul. Dan untuk bukan berasaskan sumber? Yang selain daripada tu lah. Okey. Macam kereta, tayar. Okey, betul. Yeay. Tania. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Okey, sekejap. Ya saya. Tapi kan kalau tayar tu kan daripada getah juga. Tayar daripada getah. Hidayah tadi bagi jawapan daripada tu Hidayah salah ni. Okey, betul lah. Okey, maafkan cikgu sebab cikgu terlupa pasal tu. Okey, betul lah apa yang dipersoalkan oleh Hana, kerana getah itu berasal daripada sumber alam. Okey, kamu ingat tak apa maksud sumber alam tu? Tak sure lah cikgu. Tak sure. Okey, Hidayah ingat tadi? Apa jawapan kamu? Itulah sumber mentah tu. Daripada kelapa sawit dengan getah. Okey. Betul tak Okey, cikgu? betul. Ada lagi yang boleh bantu ke? Saya tengok daripada tadi lagi Fazril tu senyap. Boleh bantu kawan-kawan dan cikgu ke? Okay, soalan dia apa cikgu? Soalan dia, apakah sumber alam tu? Kita telah pelajari sumber alam ni pada topik yang lepas, baru saja kita belajar. Sumber alam ni berdasarkan apa yang saya tahu, sumber yang hasilnya dari alam semula jadilah, bukan hasil pembuatan manusia. Okey, pandai. Okey, so sebagai huraiannya, sumber alam ni adalah salah satu khazanah yang diberikan oleh Tuhan yang telah siap sedia untuk manusia. Jadinya sumber alam ni terbahagi kepada dua. Cikgu recap balik untuk kamu semua ingat. Sumber alam yang pertama iaitu sumber yang boleh diperbaharui dan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Okey, jadi yang untuk sumber alam yang boleh diperbaharui itu macam Hidayah cakap lah, tanaman seperti sumber hutan ke macam tu. And then untuk sumber yang tidak boleh diperbaharui ni iaitu melalui kegiatan aktiviti perlombongan dan perindustrian ni. Seperti petroleum, biji timah tu, itulah untuk lebih bagi kamu nampak jelas. Okey, faham ya? Faham cikgu. Okey. Okey, untuk industri bukan berasaskan sumber ni menggunakan bahan separuh siap atau komponen lain untuk menghasilkan barangan siap. So betul lah yang diperkatakan oleh Hidayah juga sebentar tadi, iaitu pembuatan kereta. Okey, betul lah tu. So kereta tu dihasilkan daripada barang-barang yang daripada sumber juga, tapi ianya tak separuh siap. Dan ianya cuma untuk dikilangkan balik dan untuk membentuk salah satu kereta tu.
untuk menghasilkan barangan yang seperti kereta itulah. Okey. Okey, ini adalah contoh industri berasaskan sumber. Okey, untuk industri berasaskan getah, yang pertama tayar, kasut, tilam dan juga sarung tangan. Okey, untuk industri berasaskan kayu daripada sumber hutan juga. Ini adalah sumber daripada sumber hutan. Okey, untuk berasaskan kayu, perabot, papan lapis dan juga kayu gergaji. Okey, yang terakhir industri berasaskan kelapa sawit. Yang menghasilkan produk seperti minyak masak, sabun, lilin dan juga barangan kosmetik. Okey, cikgu nak bagi teka-teki lah dekat kamu. Apakah barangan kosmetik yang kamu selalu dapat tengok yang berasaskan kelapa sawit tu? Yang kamu tahu? Okey, kalau tak ada siapa-siapa respon, cikgu nak panggil nama kejap lagi. Barangan kosmetik yang berasaskan kelapa sawit. Tak tahulah cikgu. Okey, Saya pun tak tak tahu. tahu. Okey, tak tahu juga. Ada orang lain lagi tahu ke? Orang lelaki selalu tahu pasal benda barangan kosmetik ni. Yang berasaskan kelapa sawit. Kalau minyak cikgu? Minyak apa tu? Minyak urut ke? Takkan saya nak cakap minyak rambut. Tu zaitun. Okey. Bukan minyak rambut, tapi dia dipanggil sebagai gel rambut. Ada pernah dengar tak pasal gel rambut? Tak cikgu. Saya tak pakai benda tu. Tak pernah. Okey, tak pakai tak apa. Mungkin cikgu je yang tahu benda tu. Tak apa. Sekadar pengetahuan untuk kamu barangan kosmetik tu. Okey. Cikgu, Okey, Amir. lip balm. Ya, saya. Lip balm pun sama cikgu. Lip balm. Lip balm itu ada juga berkaitan dengannya. Okay. Sebabnya dia dalam balm, dalam kita punya gincu selalu kita tahu. Betul tu cikgu. Dia macam minyak. Dia macam lekit. Minyak. Betul. Itu merupakan barangan kosmetik yang berasaskan kelapa sawit juga. Okey. Baik, bijak Hana. Terima kasih. Ini tahniah untuk kamu. Okey. Ini adalah industri pembuatan kasut, industri kosmetik dan juga papan lapis. So dekat sini pun sama-sama Amir. Okey, kalau dekat sini pun ada barangan kosmetik ni tau. Tak semestinya gel. Tapi adanya juga boleh dijadikan sebagai minyak dan ada juga yang boleh kita minum untuk barangan kosmetik. Amir tengah minum. Cikgu pun tengah dahaga ni. Okey, tak apa. Kita teruskan. Okey. Ini adalah contoh industri bukan berasaskan sumber. Yang pertama, industri elektrik dan elektronik, iaitu menghasilkan barangan elektrik seperti alat penghawa dingin, televisyen dan peti ais. Yang benda-benda ni semua adalah dekat rumah kamu semua sekarang ni. Macam nak bagi sejuk sekarang, gunalah aircon. Lepas tu nak sejukkan makanan, nak bagi simpan makanan yang kita nak makan esok ke, ada peti ais. Dan kita nak tonton semua tu televisyen. Okey, ni kiranya termasuklah juga dengan kamu punya gadget tu, iaitu telefon pintar dan juga laptop computerable. Okey, masuk kepada industri automotif, iaitu menghasilkan kereta, motosikal, jentera, lori, truk, van dan juga bas. Automotif ni lah kiranya dia memang bukan berasaskan sumber, sebabnya benda dah siap. So dia nak tambah-tambahkan, nak jadikan produk je. Okey. Ini adalah contoh gambar lah industri pemasangan kereta, industri elektronik dan juga pemasangan motosikal. Okey. Cikgu nak bagi rehat kejap dalam 5 minit. Bolehlah buat nak minum air ke, nak makan ke, nak bagi hilang rasa ngantuk kamu. Baik cikgu.
Terima kasih cikgu. Sama-sama. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور
sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Okey, baiklah. Kita sambung balik. Okey, setakat tadi cikgu tunjuk tadi agak tenangkah kamu punya perasaan buat masa sekarang dan nak masuk untuk belajar balik? Tenang cikgu. Tenang sangat cikgu. Memang cikgu. Rasa macam di Okey, awang-awang. alhamdulillah. Tenang lepas tengok cikgu. Alhamdulillah, itu pun baik juga. Okey, kalau kamu tengok sebentar tadi memang agak berhubung kait lah antara apa yang kita belajar ni lah. So kita tengok dekat video tadi adanya keindahan alam yang mana kita perlu hargai sentiasa sebabnya setiap manusia ni melengkapi antara satu sama lain. Kiranya tak ada alam, manusia tak ada. So memang dua-dua ni relate each other. So kita kena hargailah apa yang ada dekat kita punya dunia ni dan khazanah untuk kita semua. Okey, baiklah, kita teruskan. Okay, boleh nampak ke slide cikgu? Boleh. Okey. Okey, sebentar tadi kamu telah pelajari sektor perindustrian semua yang mempunyai dua perindustrian. Okey, kalau kamu ingat lagi, apakah yang terbahagi kepada dua tu? Namanya. Sumber yang berasaskan apa? Maafkan cikgu. Soalan cikgu. Perindustrian yang melibatkan apa? Yang berasaskan apa? Getah dan sawit tu cikgu. Okey, getah dan sawit tu berasal daripada apa? Pertanian. Okey. Anda nak respon ke? Tak ada cikgu, tertekan button unmute. Okey. Tak apa. Okey, jawapannya ialah industri yang berasaskan sumber dan juga industri yang bukan berasaskan sumber. Okey, tak apa. So kita masuk kepada taburan kawasan perindustrian utama di Malaysia. Yang mana kamu boleh dapat tengok di Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak ni. Ada beberapa kawasan yang mempunyai kawasan perindustrian yang utama di Malaysia ni. So dekat Kedah ada gurun, kamu boleh tengok sendirilah dekat peta. Dan kawasan Tanjung Malim, Pekalan Cepa semua ni. Dan dekat sini pun boleh tengok yang kawasan perindustrian ni semua nampak di hujung-hujung tempat. Okey, kalau dekat situ pun ada bayangan kenapa kita boleh tengok yang ni berasal daripada hujung-hujung tempat. Dia menggunakan sumber apa? Ada siapa-siapa boleh bagi tahu cikgu ataupun bolehlah bantu rakan-rakan kita yang tak tahu ke? Dia menggunakan sumber semula jadi cikgu, betul tak? Betul, sumber semula jadi seperti apa yang kalau kamu tengok dekat warna biru tu, yang dekat-dekat ujung tu? Sumber air. Okey, sumber air. Lagi ada yang boleh bantu dengan lagi tepat ke?
Ujung mana tu cikgu? Ujung. Ni, ujung macam Pekalan Cepa, Kertih, Gumbadak. Petroleum. Sedangkan ni semua ni. Minyak petroleum. Gali-gali. Okey, betul. Cumanya daripada sumber apa? Laut. Okey, itulah jawapan yang sepatutnya. Tahniah untuk Hidayah dan tahniah untuk semua kerana respon. Dapat hadiah. Terima kasih. Okey, boleh claim lepas ni. Okey. Okey, kita masuk kepada sektor yang terakhir untuk taburan kegiatan ekonomi di Malaysia ni, iaitu sektor tertiar. Okey, sektor tertiar ni contohnya ialah sektor pelancongan lah, yang mana sangat-sangat bagi ekonomi di Malaysia ni sangat-sangat kukuh dan juga baik. Buat masa sekarang ni kita agak nampak masalah pelancongan ni agak merundum disebabkan oleh kes COVID-19 ni lah yang sangat-sangat tinggi dan membuatkan pelancongan di negara kita ni sama ada domestik dan ataupun orang luar negara nak datang pun, pelancong asing nak masuk pun tak boleh, so tak boleh nak melancong. So dekat mana-mana sektor pelancongan pun sekarang ni agak merisaukan lah dan membimbangkan untuk semua bagi majikan yang ada dekat Malaysia ni. Okey, masuk kepada aktiviti pelancongan ni merupakan salah satu kegiatan ekonomi tertiar yang mendatangkan pendapatan lumayan kepada negara. Okey, betul lah macam cikgu cakap tadi. Okey, betul cikgu. Saya pun dah lama tak melancong. Okey, cikgu pun lama dah tak melancong kan. So, cikgu just tahan je duduk kat rumah ni, tapi itu adalah arahan daripada kerajaan kan. So, kita pun kena akur lah dengan segala arahan tu demi menjaga kesihatan dan kita punya kesabilan dirilah. So, cikgu nak minta semua kamu kumpul duit dan kita sama-sama kita kumpul, kita buat benda yang lebih baik lah. Lepas ni kalau andai kata COVID ni dah tak ada, kita boleh teruskan nak melancong ke, kita nak sumbangkan duit kita ni kepada yang memerlukan ke, itu juga adalah yang baik lah. Okay, kita balik kepada mendatangkan pendapatan lumayan kepada negara. So dekat situ macam cikgu cakap tadi, kegiatan pelancongan ni boleh mendatangkan dan menambahkan lagi ekonomi, duit untuk negara tu sendiri. So maknanya pelancong pun masuk, pelancong nilai mata wang mereka contoh daripada USA ke datang, kita bagi tempat untuk mereka melancong dan mereka hanya bayarkan untuk di setiap sesebuah tempat tu lah untuk mereka melancong. So aktiviti pelancongan ni boleh memajukan sektor perkhidmatan yang lain seperti perhotelan, pengangkutan, makanan, kraftangan dan sebagainya. Okey, ini adalah perhotelan di mana tempat yang menjadi sumber asas kepada kita. Perhotelan ni adalah tempat yang kita stay bersama-sama dengan keluarga ke kalau kita selalu melancong ke apa. Dan untuk perhotelan ni juga boleh mendatangkan salah satu pendapatan yang lumayan lah untuk salah satu tempat yang khususnya boleh sediakan tempat pelancongan. Okey, aktiviti pelancongan ni melibatkan pelancongan domestik dan pelancongan antarabangsa. Okey, untuk domestik ni yang mana orang-orang dalam luar negara, penduduk di dalam negara Malaysia tu sendiri kiranya nak pergi jalan-jalan masuk ke sesebuah tempat seperti Cameron Highland ke, Genting Highland ke. Okey, untuk pelancongan antarabangsa ni maknanya dekat sini pelancong daripada luar negara masuk dekat Malaysia ni. Pergi jelajah ataupun macam nak makan angin lah kiranya. Okey. Untuk ekopelancongan pula adalah aktiviti yang melibatkan persekitaran semula jadi seperti gunung, pantai, air terjun dan juga gua. Untuk ekopelancongan ni yang mana kita tahu dan
benda ni berkaitan dengan orang yang suka sangat dengan khazanah alam, sumber semula jadi. Sepertinya contoh aktiviti seperti hiking. Ada tak yang minat hiking? Saya cikgu. Okey, cikgu nak tanyalah kamu. Manakah tempat yang sesuai untuk kita hiking ni? Mendaki gunung ke, mendaki bukit ke? Yang kamu tahu? Macam ni lah cikgu. Sebenarnya banyak, tapi saya mention yang saya pernah pergi lah. Antaranya mungkin Gunung Redang di Tangkak Johor, Gunung Stong di Gomusang Kelantan, dan lagi satu mungkin kalau saya lah, saya akan pilih Gunung Kinabalu di Gunung Tahan di Banjarnegara Wangsa. Okey. Baik, Amir, tahniah. Amir ni memang suka-suka sangat hiking. Ya betul, Amir ni memang aktif untuk mendaki bukit. Okey, Hasiati tahu tak mana selain daripada tempat tu? Untuk mendaki bukit tu. Kejap cikgu. Ada satu tempat kat Besut tu tapi saya lupa lah nama dia apa. Lama sangat tak keluar rumah. Betul. Betul Hidayah. Okey, betul. Oh betul Hidayah, macam macam Hasiati pula jadi cikgu Okey, tahniah Hasiati. Okey, maknanya betul lah. Bukit Keluang, terima kasih Hidayah membantu Hasiati sebentar tadi. So banyak lagi tempat. Kalau Terengganu ada Gunung Tebu. Ya, memang sangat-sangat cantik tempatnya. Memang ekopelancongan ni memang menjadi salah satu tempat yang menjadi buah mulut lah untuk semua masyarakat dekat Malaysia ni. Memang rakyat Malaysia ni memang suka mendaki. Tambah-tambah lagi macam Amir kata tadi, banyak tempat yang boleh mendaki kan. Okey. Kalau untuk pantai pula, contohnya dekat mana? Saya pernah pergi Bukit Brogai tu pun dah pancit tak larat cikgu. Okey, saya faham. Lama sangat. Apa dah respon tadi? Maaf cikgu tak sempat nak baca. Lama sangat nak keluar. Lupa nama. Faham. Cikgu pun faham lah. Cikgu pun macam tu juga. Okey. Cikgu pun nak tanya lagi satu. Manakah pusat ekopelancongan ni yang ditunjuk dekat sini pantai? Kalau yang kamu tahulah. Pantai Cahaya Bulan. Okey, lagi? Pantai Rantau Abang yang ada penyu tu. Okey, betul. Rantau panjang ya ke? Boleh. Langkawi. Port Dickson. Okey. Okey, betul lagi? Pangkor. Okey, betul. Fazril ada ke? Senyap Pulau gini. Cikgu. Pulau ni apa? Tioman. Okey, betul. Itu salah So satu memang semua tu memang okey, betul. So memang semua tu famous lah dekat Malaysia. Kamu pun tahu semua tu. Harapnya lepas ni kita simpan duit, kita boleh pergilah sama-sama, insya-Allah. Bestnya. Okey. Ya, cikgu memang best. Okey, ni adalah nak lawatan dengan cikgu. Boleh. Kita kumpul duit sama-sama, kita pergi. Nanti kita pergi sama-sama. Okey, kita masuk kepada taburan kawasan pelancongan utama di Malaysia yang ada di peta ni. Okey, macam kamu semua cakap lah tadi. Betul, itu cikgu buat teka-teki. So ada yang sebut pasal Pulau Langkawi, Rantau Abang, Pulau Pangkor, Cameron Highland, Gunung Kinabalu. Yang Amir tersasul tadi, itu betul lah Amir sebenarnya. Okey, lagi Taman Negara tu macam Amir cakap tadi, Gunung Tahan. Gunung Tahan tu berada di Taman Negara lah di Pahang. Okey, Port Dickson semua tu semua betul lah. Okey. Ini adalah merupakan gambar bagi Cameron Highland yang kaya dengan buah strawberry dan hasil sayur-sayuran lah. Sebentar tadi kita telah belajar. Ni Pulau Manukan yang
kaya dengan khazanah alam yang sangat-sangat indah, yang telah tersegam indahnya. So maknanya kita kena syukurilah apa yang ada dekat Malaysia ni sekarang. Kilimjo Forest Park Best, cikgu. Okey. Cantiknya Pulau Manukan. Ya, cantik. Okey, Gua Mulu. Okey, Taman Negara Pahang. Memang ni tempat yang menjadi destinasi orang ramai lah. Memang sangat-sangat ramai pada dahulu ketikanya. Gua Musang. Banyak tempat dalam Malaysia tak pergi lagi tak bila tengok gambar ni. Betul. Cikgu pun tak pergi juga. Jangan lupa Gua Niah, cikgu. Gua Niah tu dekat mana, Amir? Amir? Cikgu, Gua Niah ni dekat Sarawak, dekat Mulu. Dan dia pun adalah antara gua yang, kalau tak silap saya lah, gua yang terbesar di Asia Tenggara. Dianggarkan boleh memuatkan sekitar 3 kapal terbang Boeing 777. Itu yang saya baca lah daripada data daripada kajian sebelum ni. Tapi tak tahulah sejauh mana benda tu betul ke tak, sebab saya tak ukur lagi. Saya pun tak pernah sampai. Nanti kita sampai kita ukur. Okey, terbaik Amir. Memang berinformasi lah Amir ni. Walaupun kita tak belajar lagi tapi Amir dah tahu sebab Amir research sendiri. Tahniah Amir, sangat-sangat pandai kamu. Okey, Kak Cikgu tengok tadi Riuh dekat chat box ya. Tanya manalah Pulau Manukan. Pulau Manukan ni dekat Sabah lah. Untuk mana tadi? Fazril kata yang best kalau pergi. InsyaAllah. Semoga COVID ni cepat-cepat beransur lah. Harapnya kita boleh pergi jalan-jalan dalam Malaysia ni sendiri. Kita tak perlu pun nak pergi luar negara lain kan. Sebabnya kita pun ada khazanah kita sendiri. Okey, kita belum 2 dos. Okey, tak apa. Nanti dapatlah slow-slow. Benda tu semua berjalan dengan perlahan. So harapnya semua berjalan dengan baik. Okey, betul. Bolehlah bermimpi dulu. Kejap lagi habis kelas ni bolehlah tidur bermimpi sekejap. Okey, ada lagi tempat yang ni ada Pulau Langkawi, Gunung Kinabalu, Rantau Abang, Pantai Tusan Miri, Sarawak. Tahu. Okey, banyak sangat tempat di Malaysia ni. Kiranya cuti-cuti Malaysia lah. Okey. Last but not least, cikgu nak tunjukkan kamu satu video ekspedisi ke Gunung Mulu. Boleh nampak tak? Boleh cikgu? Boleh nampak cikgu, tapi kenapa tak dengar suara? Belum play. Belum buka lagi. Sabar. Tak sabar ni. Cikgu. Pergi Mulu. Tak sabar kan? Ya, cikgu pun tak sabar juga nak pergi ke Mulu ni. Nak tengok keindahan alam dia. Okey, cikgu buka
Okey. Sebentar tadi kamu dah tengok video tu semua. Memang sangat cantik kan tempat Dah dia. cikgu, Dulu tu. cantik. Cantik. Kan kita Cantik lah. gila cikgu. Rasa nak pergi dengan cikgu je. Saya rasa macam dekat sana dah cikgu. Boleh. Oh, dah ada bayangan lah tu untuk next place untuk kamu punya hiking tu. Ya ke Amin Amir? nak pergi. Okay, tak apa. Kita save the date, kita save the place semua tu. Yang penting save the money Okay. Okey cikgu. Notok cikgu. Okay. Okay. Cikgu nak tanya, seronok tak kelas cikgu hari ni? Kalau seronok, bolehlah angkat tangan kamu. Seronok. Saya dah angkat dah cikgu. Saya dah angkat dah. Nampak tak saya angkat? Okay. Seronok cikgu, Nampak. seronok sangat-sangat. Best. Ya, best Best. cikgu. Okey. Saya daripada mengantuk terus tak mengantuk. Okay, terima Lagi-lagi kasih. pas cikgu pasal video tu seronok. Macam dah pergi travel tau cikgu. Boleh. Untuk kamu semua memang boleh. So, Yeay. kalau seronok, cikgu nak tinggalkan kamu dengan satu tugasan. Alamak. Ini adalah untuk uji minda kamu dan tanpa merujuk buku teks, kamu berikan soalan yang pertama, berikan 2 jenis tanaman kontan yang terdapat di Malaysia. Kita belajar sebentar tadi. Ada 2 tanaman kontan ni dia macam tanaman utamalah di Malaysia. Dan yang kedua, nyatakan 2 kawasan penanaman kelapa sawit di Malaysia. Ketiga, berikan 2 contoh industri berasaskan sumber yang terdapat di Malaysia. Dan yang terakhir, industri bukan berasaskan sumber yang terdapat di Malaysia. Okey. Jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Sekian terima kasih kepada kamu semua sebab sudi join kelas cikgu pagi ni. Tahniah sebab stay sampai habis. Okey. So ada apa-apa Masih persoalan cikgu. dekat cikgu? Terima kasih cikgu. Boleh PM. Sama-sama. Boleh bagi tahu dekat cikgu di WhatsApp ke? Boleh nak tanya cikgu Okey, sekarang cikgu. ni ke? Okey cikgu. Okay, cikgu. Okey. Okey cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih Nanti cikgu. saya sama-sama. WhatsApp cikgu hantar kerja sekolah. Okey. Terima kasih.